Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 hari selepas Sanusi didakwa di Mahkamah Session, akhirnya satu berita yang paling mengejutkan dan duka cita melanda Sanusi pula, yaitu Saifuddin Syur lucut pangkat kehormat TLDM kepada Sanusi. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mencadangkan supaya menarik balik gelaran Laksamana Pertama Kehormat Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang diberikan kepada Muhammad Sanusi Madnor. Ini selepas Menteri Besar sementara itu didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sanusi dilantik sebagai Laksamana Pertama Kehormat Simpanan Sukarelawan Tentera Laut Diraja Malaysia pada 2021, tetapi Saifuddin menegaskan bahawa Sultan Selangor merupakan kapten yang dipertua TLDM. Sultan Selangor tu memang TLDM bawah naungannya. Jadi Datuk Sanusi dia kehormat. Dia bukan tentera laut tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor itu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pi hina tuanku. Jadi saya ingat mungkin sampai masanya Majlis Angkatan Tentera semak balik hak kehormat Sanusi barangkali sampai masa tarik baliklah, kata beliau. Cabut tu pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Parti bagi kawasan Dun Suka menanti. Sanusi ketika berceramah pada 11 Julai lalu didakwa berkata, Kesultanan Kedah adalah satu-satunya di negara ini yang mempunyai susul galur keturunan yang tidak putus-putus berbanding kesultanan lain dan mempersoal pelantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar untuk mengetuai pentadbiran Selangor. Ini dilihat sebagai satu penghinaan kepada Sultan Selangor yang menyebabkan aduan dibuat oleh Dewan Diraja Selangor. Walaupun meminta maaf dan menjelaskan ucapannya dipetik di luar konteks, namun pejabat Diraja Selangor kemudian menyatakan Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bahawa isu kenyataan Sanusi yang didakwa menghina baginda belum selesai. Pada Selasa, Sanusi dihadapkan ke mahkamah dan turut berdepan pertuduhan hasutan berasingan kerana kenyataannya mengenai Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Sanusi mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan. Sementara itu, Saifuddin sekali lagi menggesa Sanusi menjelaskan peranan 2 warga China yang dikatakan dikaitkan dengan projek Nadir Bumi Menteri Besar Kedah Incorporated MBI Kedah. Dakwanya, Sanusi telah menulis surat kepada menteri dalam negeri itu ketika itu Hamzah Zainuddin untuk memohon pas lawatan ikhtisas visa profesional untuk 10 jurutera dan 21 pekerja mahir dari China untuk bekerja dengan MBI Kedah. Ini kononnya atas kepakaran mereka dalam perlombongan unsur Nadir Bumi REE untuk membantu MBI Kedah dalam penerokaan REE. Saifuddin menyifatkan kedua-dua pekerja yang ditaja MBI Kedah itu sebagai mencurigakan kerana seorang telah hilang manakala seorang lagi ditahan awal tahun ini kerana menceroboh hutan simpan bersama lebih 380 beg biji Nadir Bumi. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi, kata Saifuddin. Antara lain, Saifuddin menuntut penjelasan Sanusi tentang kepakaran mereka, skop kerja, tempoh pekerjaan dan imbuhan mereka. Dia juga menuntut Sanusi menjelaskan seorang pekerja warga China yang menghilangkan diri itu. Semalam SPRM dilaporkan menahan seorang pegawai kanan MBI Kedah dan seorang pengarah syarikat bagi memudahkan siasatan berhubung dakwaan kecurian sumber REE di hutan simpan Bukit Enggang di Sik Kedah. Pada Februari lalu, 52 suspek ditahan di kawasan itu
berhubung aktiviti perlombongan haram di hutan simpan berkenan. Saudara-saudara sekalian, memang malang menimpa Sanusi karena baru 2 hari beliau didakwa di mahkamah. Kini beliau berpotensi akan dilucutkan jawatan pula dan pangkat beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya tidak bertanding dalam PRN akan datang ini dan dia diarah supaya tidak bertanding lagi. Namun demikian, karena keputusan demi keputusan daripada PAS yang mengatakan beliau tetap akan dibuat menjadi calon, maka sebenarnya itu merugikan PAS. Sanusi berpotensi didapati bersalah, memberinya kemenangan suatu pembaziran. Walaupun telah didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, selain bakal disiasat pula oleh SPRM berhubung isu Nadir Bumi, PAS dilaporkan tetap akan meletakkan Sanusi Maknor sebagai calon pada PRN akan datang ini. Namun, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ulasan kali ini, Anda harus share video ini karena memberi undi kepada Sanusi, memberi kemenangan kepada Sanusi adalah satu pembaziran. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man ketika dipetik berkata, Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam PRN Kedah. Bahkan, kata beliau, Menteri Besar sementara itu setakat ini kekal sebagai taruhan utama dalam usaha PN, mempertahankan Kedah daripada dirampas pihak lawan. InsyaAllah sehingga kini beliau masih calon utama PAS, akan kekalkan beliau, kata beliau. Mengikut fakta, kes mahkamah yang dihadapi Sanusi adalah amat serius kerana menyentuh hal paling sensitif dalam isu 3R, yaitu memperlekeh dan mempertikaikan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Yang diperlekeh dan dipertikai itu pula bukan setakat seorang raja, tetapi 2 orang raja, yaitu Sultan Selangor dalam hal melantik Menteri Besar yang di Pertuan Agong pula berkaitan titah penubuhan Kerajaan Perpaduan. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu hanya didorong oleh kepentingan politik sanggup bersikap celupar serta biadab kepada 2 raja sebagaimana Sanusi lakukan ini. Berdasarkan serius dan sensitifnya isu yang disentuh Sanusi, selain berdasarkan fakta dan logik akal, agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas daripada dikenakan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kedua-dua pertuduhan dikenakan terhadapnya ialah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang buah hukuman denda sehingga RM 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam hal ini, jika PAS Semenanjung menghormati atau menjunjung penghormatan yang tinggi kepada raja, langkah terbaik ialah mereka tidak meletakkan Sanusi sebagai calon dalam mana-mana pilihan raya sehingga kesnya selesai. Membenarkan lagi Sanusi bertanding hanya mengundang risiko lebih tinggi. Kerana jika menang dan kemudian didapati bersalah dan didenda melebihi RM2.000 oleh mahkamah, kedudukannya sebagai adun tergugur secara automatik. Selepas tergugur kedudukan sebagai adun, beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah. Pilihan selepas itu, satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula. Tidakkah ini suatu pembaziran namanya? Untuk mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan wang, berikutan pendirian PAS tetap juga mahu mengekalkan lagi Sanusi bertanding. Kebijaksanaan kini terletak di tangan pengundi-pengundi Kedah. Amat terpuji jika Sanusi tidak lagi diberikan undi kemenangan. Sama ada dengan memberi peluang kepada parti lain, minta parti lain pula memerintah Kedah atau mengalahkannya sebagai adun, tetapi kekal memenangkan PAS, maka rakyat negeri itu
akan beroleh menteri besar lain yang lebih berwibawa, tidak merapu dan tidak mencemar institusi raja seperti perlakuannya yang memalukan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang pentingnya kali ini ialah adakah Sanusi akan diberikan kemenangan yang membazirkan? Sila tinggalkan ucapan Anda, komen Anda dalam ruangan komen, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, Sanusi putar belit dua kenyataan berbeza. Saudara-saudara sekalian, Angkatan Muda Harapan menyifatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, melakukan dua kesalahan nyata dan jelas berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ketuanya Daniel Al-Rashid Harun berkata, kesalahan pertama adalah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah, sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahwa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini tuan-tuan? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Session Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh terima. Katanya ketika berucap pada Himpunan Daulat Tuanku Pertahan Institusi Diraja yang dianjurkan Pemuda Barisan Nasional BN Selangor dan Pemuda Pakatan Harapan PH Selangor di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Jumaat. Perhimpunan tersebut disertai beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam dan dihadiri lebih 100 penyokong. Hadir sama Ketua Pemuda UMNO Shah Alam Muhammad Hafiz Rahman. Mengulas lanjut, Daniel berkata, anak-anak Selangor mahukan Sanusi dihukum seadilnya dengan tindakan politik murahan dibuatnya. Tegasnya, rakyat Selangor menolak sekeras-kerasnya parti atau pemimpin politik sumbang yang gemar membuat tohmahan dan pertuduhan melulu. Malah menurutnya, cacian yang dilemparkan ke atas Sultan Selangor adalah satu perbuatan melampau. Sementara itu, Daniel berkata, satu memorandum akan dihantar ke Istana Shah Alam Shah pada Isnin ini bagi menyatakan sokongan penuh kepada Sultan Selangor. Katanya, memorandum itu akan ditandatangani oleh pemimpin parti politik dan NGO yang menjunjung kasih kepada institusi Kesultanan Selangor. Kami akan memastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada Sanusi dan Perikatan Nasional PN. Ia diharap dapat memberi pengajaran kepada semua agar sama sekali tidak menyentuh isu 3R, yaitu agama, raja, dan kaum apabila berpolitik, ujarnya. Sementara itu, Muhammad Hafiz berkata, Sanusi seharusnya menunjukkan contoh tauladan baik berdasarkan reputasinya sebagai pemimpin tertinggi. Tegasnya, Menteri Besar Kedah itu harus faham apa yang boleh disentuh ketika berucap atau berkempen. Sanusi perlu tunjuk contoh yang baik kepada kumpulan pengundi muda atau undi 18 yang baru hendak berjinak dengan dunia politik. Tunjukkan politik bersih kepada kumpulan pengundi baharu dan bukannya secara mencaci atau memaki hamun. Oleh sebab itu, kita mahukan Sanusi dikenakan tindakan tegas dengan apa yang telah dia lakukan, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila kenyataan ini nampaknya terlepas pandang oleh ramai orang, yaitu dua kesalahan nyata dilakukan oleh Sanusi
berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Ketua Angkatan Muda Harapan, Daniel Al-Rashid Harun, kesalahan pertama ialah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenare itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan itu timbul adalah kerana kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah. Sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahawa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Sessions Layang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh diterima, kata beliau dalam perhimpunan Himpunan Daulat Tuanku hari ini. Sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Adakah Anda juga telah terbuka minda, terbuka hati dan terfikir tentang perkara ini? Sanusi putar belit buat dua kenyataan berbeza. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Hello, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Muhyiddin yang disaman oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim saman Muhyiddin. Hari ini disahkan Anwar tuntut Muhyiddin minta maaf bayar ganti rugi RM200 juta. Kalau Mahathir dulu saman Anwar 100 juta, kali ini Anwar Ibrahim menyaman Muhyiddin 200 juta. Kalau Anwar Ibrahim menang terhadap Muhyiddin, saya pun tak tahulah dari mana Muhyiddin boleh dapat uang 200 juta ini. Karena sebelum ini, Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim, tapi belum ada jumlah nilainya. Tapi kalau Anwar Ibrahim, dia berterus terang. Dia kata, dia mahu Muhyiddin minta maaf dan bayar ganti rugi RM200 juta. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada Muhyiddin Yassin meminta pengerusi Perikatan Nasional itu membayar ganti rugi RM200 juta berhubung dakwaan fitnah yang dikaitkan dengan isu pelupusan hutang Penoroka Felda. Anwar juga meminta permohonan maaf daripada Muhyiddin dalam tempoh 24 jam. Ini namanya buku bertemu ruas. Kalau kemarin dahulu Muhyiddin bagi masa 24 jam terhadap Anwar Ibrahim, kali ini Anwar Ibrahim juga balas beliau sekali lagi dengan juga menuntut dalam masa 24 jam memohon maaf terhadap Anwar Ibrahim. Tetapi malangnya kali ini Anwar Ibrahim menuntut selain daripada permohonan maaf, beliau juga mahu menyaman Muhyiddin Yassin sebanyak 200 juta. Surat undang-undang pengerusi PH yang dikeluarkan hari ini dibuat selepas bekas Perdana Menteri itu berkata semalam dia akan memfailkan saman fitnah terhadap Anwar Ibrahim. Pada surat tuntutan bertarik hari ini yang dikeluarkan oleh firma Guaman SN Nair and Partners dan dilihat oleh Malaysia Kini, Anwar meminta Muhyiddin membuat permohonan maaf tanpa syarat dan tidak berbelah bahagi dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh Anwar untuk disiarkan dalam akhbar-akhbar dan media pilihan Anwar. Penarikan balik surat tuntutan Muhyiddin dan kesemua kenyataan-kenyataan fitnah yang telah diterbitkan mengenai perkara ini secara umum serta-merta dan tidak berbelah bahagi, serta memadamkan atau menarik balik segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat fitnah. Untuk Muhyiddin membayar kepada Anwar rugi dan atau pampasan subnatif sebanyak RM200 juta untuk kecederaan teruk yang dilakukan oleh Muhyiddin ke atas reputasi Anwar yang merupakan Perdana Menteri Malaysia terkini.
Muhyiddin membayar segala kos guaman yang telah berbangkit daripada perkara ini. Dalam surat undang-undang yang dilihat oleh Malaysia kini itu juga, Peguam Anwar berhujah bahawa sebagai jawapan kepada surat undang-undang Muhyiddin sendiri, Perdana Menteri telah membuat hantaran di Facebook pada 20 Julai dengan bukti yang diminta oleh Muhyiddin. Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin berniat jahat untuk mendakwa Perdana Menteri tidak memberi sebarang maklum balas kepada pengerusi PN itu berhubung isu pengecualian hutang Felda. Pasukan Peguam Anwar mendakwa Muhyiddin tidak melihat ucapan penuh Perdana Menteri dan dikatakan telah mengambil kata-kata pengerusi PH itu di luar konteks. Peguam Perdana Menteri mendakwa kenyataan Anwar telah disokong oleh pengerusi Felda Ahmad Sabri Sheikh sebelum ini pada 8 Julai sekaligus membuktikan dakwaan Anwar. Awal bulan ini, Anwar mendakwa inisiatif di bawah pentadbiran Muhyiddin untuk memaafkan hutang peneroka Felda pada 2021 tidak pernah menjadi kenyataan kerana tiada peruntukan dalam belanjawan persekutuan tahun 2021 dan 2022 untuk mengenepikan hutang RM8.3 bilion. Saya bagi contoh, memang ada persetujuan dulu, tetapi tak selesai belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesai dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar Ibrahim. Hanya dalam belanjawan madani untuk tahun 2023, saya mula serahkan RM990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlahnya RM8.3 bilion ini, katanya pada 8 Julai lalu. Muhyiddin kemudian menemplak dakwaan Anwar dan mencabarnya mendedahkan dokumen yang dikatakan ditandatangani Perdana Menteri pada bulan Jun. Dia juga menuntut permohonan maaf daripada Anwar dan jika gagal dia akan menyaman Anwar kerana didakwa memfitnahnya. Kemudian Anwar mengeluarkan tugasan kepada akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan memberikan Felda jaminan kerajaan dan perintah terbitan sukuk. Semalam, Muhyiddin dilaporkan berkata dokumen yang dikeluarkan Kementerian Keuangan membuktikan Anwar tidak memahami dokumen yang ditandatanganinya. Memandangkan tiada permohonan maaf dikeluarkan daripada Anwar, Muhyiddin berkata dia juga telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan saman fitnah terhadapnya. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Anwar Sangkara Nair mengesahkan bahawa surat tuntutan itu telah disampaikan kepada Muhyiddin petang ini. Malaysia kini cuba menghubungi pasukan undang-undang Muhyiddin berhubung perkara itu. Saudara-saudara sekalian, saya tak tahu siapa yang akan dahulu menyaman kerana yang kita pasti sekarang ini Anwar lah yang terdahulu menyampaikan surat tuntutan saman dan juga ganti rugi 200 juta serta permohonan maaf daripada Muhyiddin. Muhyiddin hanya kata dia akan meneruskan tuntutan saman terhadap Anwar Ibrahim dan akan meneruskan saman fitnah terhadap Anwar, tetapi belum lagi disahkan Anwar telah menerima atau tidak surat tuntutan tersebut ataupun adakah surat tuntutan saman tersebut telah sampai kepada Anwar Ibrahim. Yang pastinya Peguam Anwar iaitu Sangkara Nair mengesahkan bahawa surat tuntutan itu telah disampaikan kepada Muhyiddin petang tadi. Saudara-saudara sekalian, untuk rekod, kebanyakan saman atas Anwar Ibrahim gagal. Dan kebanyakan saman Anwar terhadap orang lain menang. Kebanyakannya menang. Jadi, kalaulah berdasarkan rekod semasa, Anwar menang semua. Anwar menang semua tuntutan saman terhadap orang-orang yang memfitnah beliau. Ada yang diselesaikan di luar mahkamah, ada yang Anwar menang, ada yang Anwar dibayar tuntutan. Kalau berdasarkan rekod tersebut, mungkinkah Muhyiddin akan kalah juga dalam tuntutan saman ini? Kalau Muhyiddin kalah, dia terpaksa membayar 200 juta. Dari mana uangnya? Saya pun tak tahu. Habislah Muhyiddin kalau tak mampu bayar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini disahkan bahawa
Kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini. Jadi pertikaian antara Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin terjawab akhirnya bila hutang tersebut dibayar dan siapa yang bayar. Karena sebelum ini Muhyiddin sudah pun mengarahkan saman terhadap Anwar Ibrahim karena mengatakan bahwa beliau difitnah dan beliau sebenarnya telah membayar, kata Muhyiddin. Tetapi Anwar Ibrahim telah tunjukkan dokumen kemarin menunjukkan bahwa beliau menandatangani dokumen pelupusan hutang Felda. Hari ini disahkan sekali lagi oleh kerajaan melalui Fahmi Fadzil, iaitu kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini. Disahkan kerajaan baru bayar hutang Felda tahun ini. Hutang Felda kepada pelbagai pemiutang hanya dibayar oleh kerajaan persekutuan tahun ini. 2 tahun selepas agensi bermasalah itu melupuskan hutang peneroka Felda. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, pentadbiran Muhyiddin Yassin telah menjanjikan pelupusan itu pada 2021 dan Felda memberikannya tahun yang sama. Bagaimanapun, hanya pada bulan lepas Putrajaya sebenarnya mengatur dana yang diperlukan untuk membolehkan pelupusan hutang peneroka itu. Makna kata, sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, belum ada uang yang disalurkan. Hanya ada rancangan dan menjanjikan pelupusan pada tahun 2021, tetapi belum ada pelaksanaannya. Jadi benarlah kata Anwar Ibrahim, belum dilaksanakan, tetapi dijanjikan. Namun, ketika Anwar Ibrahim lah menjadi Perdana Menteri, barulah Putrajaya sebenarnya mengatur dana yang diperlukan untuk membolehkan pelupusan hutang peneroka itu. Sehingga ada netizen mereka kata kalau benar Muhyiddin yang membuat pelupusan itu, kenapa tidak dimasukkan dalam belanjawan tahun 2021 dan 2022, kata mereka lagi. Hutang Felda tidak dibayar oleh kerajaan persekutuan sehingga 26 Jun 2023. Katanya pada satu kenyataan hari ini. Ramai masih keliru tentang isu tersebut, kata beliau lagi. Ramai yang masih keliru, kata Fahmi Fadzil. Hutang Felda tersebut dibayar oleh kerajaan persekutuan pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, hutang Felda tidak dibayar oleh kerajaan persekutuan sehingga 26 Jun 2023, katanya dalam satu kenyataan. Muhyiddin dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini terlibat dalam perang mulut mengenai usaha siapa yang membolehkan pelupusan hutang Rm8.3 bilion untuk peneroka Felda. Skim itu dijanjikan oleh Muhyiddin pada tahun 2021, tetapi Anwar berhujah bahwa ia hanya menjadi kenyataan pada tahun ini kerana dia telah mengatur dana untuk menyelesaikan masalah hutang Felda. Bagaimanapun, Muhyiddin berhujah bahwa kedua-dua perkara itu tidak berkaitan, menyebabkan Anwar memberikan 2 dokumen yang didakwanya akan menunjukkan sebaliknya. Perjanjian akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan FSRA dan surat terbitan sukuk. Di bawah FSRA, Felda akan menerima geran Rm990 juta setahun selama 10 tahun berjumlah Rm9.9 bilion. Felda dalam satu kenyataan semalam berhujah bahwa tidak ada percanggahan antara apa yang dijanjikan Muhyiddin dan apa yang kemudiannya dinyatakan oleh Anwar. Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka dilaksanakan di peringkat agensi itu telah dibuat tanpa penyaluran peruntukan geran daripada kerajaan persekutuan pada 2021 serta 2022. Bagaimanapun perkara itu, kata Felda, telah memberikan impak besar kepada aliran tunai serta prestasinya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa menerusi Felda dalam satu kenyataan semalam, mereka berhujah bahwa tidak ada percanggahan dengan apa yang dijanjikan Muhyiddin dengan apa yang kemudiannya dinyatakan oleh Anwar.
Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka dilaksanakan di peringkat agensi itu telah dibuat tanpa penyaluran peruntukan geran daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun 2021 serta 2022. Bagaimanapun, perkara ini, kata Felda, telah memberikan impak besar kepada aliran tunai serta prestasinya. Itulah dia pendedahan yang terkini berkaitan dengan Felda. Siapa yang kena siapa yang terjerat diri sendiri, terpulang pada anda menilainya. Tapi fahmi, kata kerajaan baru bayar hutang Felda pada tahun ini. Siapa yang melaksanakannya? Kerajaan Perpaduan. Jumpa lagi, bye-bye.